Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan kami dalam Apa Khabar Malaysia hari ini Isnin dan sama-sama saya rakan seperjuangan hari ini. Perjuangan selama 1 jam bersiaran hari ini bersama saya Nurul Umur, dan seperti biasa hari Isnin kita kena tambah mood semangat kita ni. Orang kata apa, kena laju lagi. Banyak aktiviti yang telah tergendala disebabkan cuti hujung minggu. Inilah masanya untuk kita mulakan semula, tinggalkan segala-gala mood bercuti kita tu. Betul. Dan fokus kepada pekerjaan. Dan Helena, kita tengok kan hari ni dah bermulanya musim-musim hujan. Pagi tadi hujan dan malam tadi, awal tadi malam lewat malam hujan, dan sebaik mungkin kita rancang perjalanan kita nak elakkan daripada berdepan dengan kesesakan lalu lintas. Tadi saya keluar pagi pun tersangkut juga jam. Kalau jam dekat sini tak apa, tapi jangan jam kalau dekat Jabatan Immigration ataupun pintu masuk keluar negara. Dan ini juga ada berita yang kami nak kongsikan kepada anda tentang pengecualian visa 30 hari buat pelancong dari China dan juga India. Ini akan bermula pada 1 Disember ini, dan ia merupakan semangat strategic partnership hubungan dua hala antara Malaysia, China dan yang menjangkau 50 tahun depan. Dan Perdana Menteri berkata ia merupakan tambahan kemudahan pengecualian sedia ada yang kini dinikmati oleh rakyat dari negara Teluk dan juga lain-lain negara di Asia Barat. Namun Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Keuangan menegaskan bahawa pengecualian visa itu tertakluk kepada tapisan keselamatan. So kalau mereka ada rekod jenayah ataupun ada risiko keganasan, maka mereka tidak akan dibenarkan masuk. Itu sedikit sebanyak tentang apa yang kami boleh kongsikan tentang Perdana Menteri lah semalam mengenai pengecualian visa 30 hari buat pelancong Cina. Dan saya yakin ketika ini berita ini kita dengar ada pro dan kontranya. Mungkin ada kelegaan dan ada juga kebimbangan seperti Helena telah kongsikan, apa sahaja tindakan kerajaan mempunyai usul dan sebab tertentu dan mempunyai langkah-langkah pencegahan. Iaitu Helena dah kata tadi, kalau tapisan awal akan dibuat bagi semua pelancong pelawat ke negara Malaysia, soal keselamatan itu berasingan. Kalau ada rekod jenayah ataupun rekod keganasan, maka mereka tidak akan dibenarkan masuk. Itu antara berita dan juga pengisian yang kita kongsikan hari ini. Jangan risau kalau mereka ni ada rekod jenayah ke apa, kita silatkan aja. Dan bercakap tentang itu, silat, kita nak bercakap tentang Karnival Silat Kebangsaan 2023 bersama dengan tetamu kita yang kini berada di studio, iaitu Deputy Commissioner Polis Bersara Datuk Abdul Razak Muhammad Yusof SP, penasihat Karnival Silat Kebangsaan 2023. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami. Waalaikumsalam. Selamat datang Datuk ya. Terima kasih. Okey Datuk. Datuk, kita nak memulakan cerita tentang Karnival Silat Kebangsaan ini. Mungkin sebagai sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut, mungkin Datuk nak kongsikan pengalaman Datuk, bagaimana sebenarnya cinta dan keikhlasan timbul daripada seni silat ini. Sebenarnya silat yang baik, dia bukan sahaja mendidik pelajarnya dalam kekuatan jasmani. Dia juga akan mendidik pelajarnya dalam kekuatan intelektual, kekuatan emosi, kekuatan sosial dan juga spiritual. Jadi silat itu dia mendidik manusia tu menjadi seorang yang lengkap. Yang mempunyai kekuatan kesepaduan, kekuatan yang bersepadu. Jadi seorang yang pejuang yang baik ialah pejuang yang mempunyai kekuatan bersepadu itulah. Itu dia perjuangan yang bersepadu. Baik. Dan mungkin saya boleh kongsikan sedikit sebanyak mengenai latar belakang Datuk Abdul Razak ya. Beliau merupakan bekas timbalan Ketua Polis Pahang dan Deputi Komisioner Bersara, dan merupakan itu antara jawatan terakhir beliau. Dan ini sebenarnya individu, bukan calon-calon individu yang kita bawakan hari ini, kaya dengan pengalaman, dan kita sebut pun topik mengenai silat, yang itu kita tahu mengenai bela diri. Pastinya ilmu
yang ada kepada Datuk Razak juga yang kita boleh kongsikan hari ini bersama dengan penonton sepanjang penglibatan Datuk berkhidmat dengan pasukan pertahanan negara selama 36 tahun, pastinya banyak ranjau dilalui. Apatah Datuk juga dalam unit tindakan khas ya, dan juga dalam 69 komando. 69 komando, dan mungkin Datuk boleh kongsikan antara pengalaman yang Datuk tak dapat lupakan sepanjang perkhidmatan Datuk. Pengalaman saya dalam unit ini semua yang manis-manis lah. Boleh berjuang kepada orang yang kita kasih, orang yang kita sayang kan. Dan kata inilah hadis, kata ada 3 perkara yang kalau orang ada dia akan mendapat kemanisan iman. Dan pertama, kita cintakan Allah dan Rasulnya melampaui kita cinta segala-galanya yang lain. Alhamdulillah. Kalau kita buat benda baik, kan, kita menggambarkan cinta kita pada Allah. Kita berjuangkan dan mempertahankan negara kita. Kita memperjuangkan kemerdekaan negara kita, rakyat-rakyat dia, umat-umat kita ni Islam yang ni. Jadi kita dah rasa puas. Kita dah rasa bahagia lah. Dan Datuk, mereka menjulang Datuk sebagai hero dalam kes Al-Ma'unah ni. So mungkin Datuk nak kongsikan sikit apa pengalaman ataupun pengajaran yang boleh kita kongsikan bersama dengan rakyat Malaysia kali ini. Sebenarnya dalam mencari keamanan, kan, kita kena cari melalui kesejahteraan dululah. Benda cuba dekati dengan approach yang baik dulu. Bukan terus nak serang, nak bunuh, nak matikan, nak neutralize. Tapi memang perkataan neutralize itu dalam menyelesaikan krisis, kan, kita menggunakan perkataan neutralize, tapi bukan melalui operasi yang ofensif sahaja. Kita mendekati musuh dengan cara yang approach yang lebih kondusif, kan, sampai musuh tertarik dengan kesejahteraan ataupun keselamatan yang kita tawarkan, kan, dan mereka setuju untuk berdamai. Itulah cara neutralize yang terbaik. Macam Sun Tzu kata, kan, winning a battle without war. Itu antara prinsipal war yang baik. Tanpa menumpahkan darah. Tanpa menumpahkan darah. Datuk kena pergi ajar orang dekat It's Not Real tu macam mana nak melakukan peperangan. Baik, Datuk, kita nak bercerita tentang silat ni. Bagaimana sebenarnya silat ni, ada tak dia membantu dalam kerjaya Datuk sepanjang 36 tahun dan hingga kini sebenarnya? Ya, sangat-sangat membantu. Sangat-sangat membantu. Sebab silat ini dia membentuk karakter. Dan karakter yang terbentuk akan menjadi towering punya karakter lah. Kan, kita ada keyakinan diri. Dan yang penting dalam silat ini, kan, kita didedahkan dengan kekuatan emosi. Kekuatan emosi itu sebabnya kita diajar untuk mengalahkan hawa nafsu kita dulu. Kan dalam ni kita dikenalkan dengan hadis laisa syadidu bisra'ah. Kehebatan seorang itu bukan kerana dia dapat mengalahkan musuh dia dalam duel. So inama syadidul lazi yamliku nafsah indal ghadab. Tapi bila dia dapat mengalahkan nafsu dia tu ketika dia marah. Kita bersilat sebelum silat dengan orang, kita kena bersilat dengan hawa nafsu kita dulu. Tumpaskan hawa nafsu kita dulu. Buang sifat-sifat mazmumah kita ni. Sebab sombong kita, ego, buruk perangai, buruk akhlak, kan, buruk sangka pada orang, ujub ni macam rasa aku dah terror lah, kan, nak tunjuk-tunjuk ke orang. Benda-benda tu semua kita kena buang sifat-sifat mazmumah tu. Dan dia ada 3 proses lah dalam ni. Yang pertama dia panggil takhalli, kosongkan diri kita ni daripada sifat-sifat yang terkeji. Yang keduanya tahalli. Tahalli itu masukkan diri kita ni dengan sifat-sifat yang terpuji, macam sabar, tekun, cintakan Allah dan Rasulnya, qanaah, merasa cukup dengan apa yang kita ada, kan. Jadi benda-benda yang baik-baik itu semua kita masukkan pula, instil masuk dalam diri kita tu. Bila dah adanya tu, barulah kita tajalli. Tajalli tu kita jadikan model kita tu siapa dia. Model yang terbaik, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang terbaik. Rasulullah tu perwira kita tu, adiwira yang tak ada tolok bandingannya.
Dan dalam buku Michael Jihad 100 most most influential influential person in the world kan, mengatakan Rasulullah tu daripada 100 orang tu dia yang pertama. Okey, Datuk, mungkin ciri-ciri yang Datuk katakan tadi membolehkan Datuk mendapat satu-satunya orang dalam pasukan PDRM yang mendapat pingat kebesaran tertinggi. Dan mungkin Datuk nak cerita sikit tentang tu. Orang kata Sri Pahlawan Gagah Perkasa. Ramai tak tahu ni tentang pingat itu. Mungkin boleh Datuk kongsikan. Sebenarnya pingat Sri Pahlawan Gagah Perkasa itu adalah pingat yang paling kanan dalam persekutuan. Okey. Dia boleh dikatakan pingat yang paling tinggi dan lebih tinggi daripada Tun sebenarnya. Kalau di luar negara dia equivalent dengan Victorian Cross. Kalau di Britain tu Victorian Cross. Yang mana kalau recipient Victorian Cross ni kalau datang berjumpa Queen, Queen akan turun daripada dia punya throne untuk berjumpa dengan recipient pingat tu. Hebat. Itu dia tanya kita ucapkan. Dan kata saya tadilah, kita bawa hari ini bukan calon-calon individu. Betul. Dan diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada penonton yang menonton pada hari ini. Dan kita berbalik kepada Karnival Silat Kebangsaan 2023 yang bakal berlangsung pada bulan hadapan 14 hari bulan hingga 17 hari bulan Disember. Okey. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan perincian mengenai program tersebut. Pertandingan ataupun kejohanan Karnival Silat itu akan diadakan pada 14 hingga 17 bulan Disember di stadium tertutup Kompleks Sukan Kuala Nerus di Kuala Terengganu. Dan tujuan diadakan Karnival Silat Kebangsaan 2023 ini, apa sebenarnya yang kita nak sampaikan pengisiannya, Datuk? Sebenarnya kita nak menarik para remaja dan masyarakat lah, supaya menjadikan kehidupan sebagai pejuang itu kan, orang yang berjuang, orang yang bersukan untuk jadi sihat, untuk nak mempertahankan negara ni, ada semangat yang itu. Dan kita pilih Terengganu ni, Kuala Terengganu, sebab Kuala Terengganu tu tempat lahirnya Tok Kupaluh. Beliau merupakan boleh dikatakan Syekhul Islam yang terakhir. Sebenarnya masa zaman Khalifah Osmaniyah tu dia melantik wakil-wakil dia untuk menjadi inilah penguasaan dia lah, meluaskan penguasaan dia tu, Empire Osmaniyah itu. Dan Tok Kupaluh ni Syekhul Islam terakhir, maksudnya. Sebab tu kalau kita tengok Inggeris kalau datang nak jumpa Sultan Zainal Abidin, nak berbincang pasal nak masuk ke Terengganu masa tu, Sultan Zainal Abidin kata, saya ni tolong jaga ya Terengganu ni. Kalau nak itu cakap dengan tuan dia ada tuan dia, Tok Kupaluh. Okey. Baik, Datuk, masa terbuka lagi ke untuk saya sertai Karnival Silat Kebangsaan ini? Karnival Silat ke? Cuba. Boleh, tapi sebenarnya kita tak mau lebih pada 3,000 sebab kita ada 10 gelanggang saja. Dalam 4 hari mungkin kita tak sampai nak. Sekarang ni dah ada 2,600 orang participants dah mendaftar untuk bertanding. Okay. Tapi sebagai kita nak datang untuk menyaksikan, untuk orang awam boleh dibenarkan ke ataupun terbuka untuk ahli saja? Terbuka untuk semua. Dan kita ada pameran senjata oleh Presiden kita lah, Ustaz Muhammad Amin. Pameran senjata. Dia buat kajian tentang senjata tu. Dia buat daripada besi ni, dia ada tarik bintang, daripada tulang mawas dan sebagainya. Dan nama-nama ada pameran tentang senjata. Dia menunjukkan kita punya kemodenan, kita punya revolusi. Kita punya kita dah mengatasi zaman kita sebelum ni dalam pembuatan senjata sebenarnya. Baik, dan kepada anda semua yang berminat, mereka yang berdekatan dengan Kompleks Sukan Kuala Nerus di Kuala Terengganu 14 ke 17 Disember ini, ingat tarikh ini. Seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia boleh datang. Participants datang pada seluruh Malaysia. Okey. 2,600 orang ni datang pada seluruh. Adakah ia akan disiarkan secara langsung dalam Facebook juga?
kita cuba buat. Okey. Ya. So pastikan anda kalau tak dapat Dan datang, kita ada pengisian tu. Selain pada itu kita ada pengisian ceramah-ceramah agama untuk menyatukan umat. Okey, jadual tu mana kita boleh tengok pengisian? Pada insya-Allah pada 14 hari bulan kita ada ceramah daripada Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin dan juga Profesor Soleha. Okey. Tentang inilah sejarah perjuangan umat rakyat umat Islam di Nusantara ni menentang penjajah. Baik, itu dia sedikit sebanyak tentang Karnival Silat Kebangsaan. Terima kasih Datuk atas perkongsian dan inspirasi cerita tadi yang telah dikongsikan. Dan apa khabar Malaysia kali ini? Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan lawatan ke Sadao hari ini dan bertemu rakan sejawatannya dari Thailand, Srettha Thavisin, bagi membincangkan isu berkaitan kerjasama dua hala antara negara. Kementerian Luar dalam kenyataan malam tadi memaklumkan bahawa lawatan ini adalah susulan persetujuan yang dicapai semasa lawatan Srettha ke Malaysia pada 11 dan 12 Oktober lepas. Ialah berkenaan penubuhan pasukan petugas bersama Malaysia Thailand untuk meningkatkan kerjasama dua hala dan projek-projek kesaling hubungan Malaysia Thailand. Tumpuan utama lawatan Perdana Menteri ke Sadao, wilayah Songkhla, Thailand ini adalah untuk melihat kemajuan projek jajaran jalan menghubungkan Pusat Pemeriksaan Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam di Malaysia serta Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Sadao, Thailand. Projek ini dijangka dapat mengatasi masalah kesesakan trafik di sempadan, seterusnya memudahkan pergerakan penumpang dan barang-barang rentas sempadan. Kedua-dua pemimpin juga akan mengadakan mesyuarat dan sesi plenari sebelum melawat tapak titik pertemuan projek jajaran jalan menghubungkan ICQS Bukit Kayu Hitam dan CIQ Sadao. Kenyataan itu turut memaklumkan kedua-dua pemimpin dijangka membincangkan isu-isu berkepentingan bersama seperti meningkatkan dagangan dua hala, kerjasama di sempadan dan pelancongan pada pertemuan hari ini. Tiada kemustahilan dalam politik negara. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan menyatakan adalah tidak mustahil Barisan Nasional BN mampu memenangi pilihan raya kecil Kemaman kali ini. Saya ingin menegaskan kepada jentera kita, impossible is nothing. Bahawa kemustahilan itu tiada. Selalu orang sebut tiada yang mustahil. Nothing is impossible. Tapi diterbalikkan bahawa kemustahilan dalam politik itu tiada. Dan kita memberikan satu jambatan yang tegap, orang yang banyak pengalaman dan banyak jasa kepada negara, yang dibesarkan di Kemaman ini tak lain dan tak bukan Jeneral Besara Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor sebagai calon Barisan Nasional. Beliau adalah jambatan yang tegap, jambatan yang kukuh untuk jadikan hubungan. Dan kita ingin menyatakan di sini bahawa jangan dibakar satu-satunya jambatan yang ingin kita bina ni. Ditemui selepas mengadakan lawatan di Pusat Daerah Mengundi PDM BN Kampung Mak Cili, Cukai, Kemaman semalam, Datuk Seri Ahmad turut menyifatkan calon BN Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor merupakan jambatan kukuh dan tegap berupaya menjadi perhubungan antara kerajaan pusat dan negeri. Selain itu, beliau juga berkata kerajaan perpaduan tidak pernah meminggirkan Terengganu dari segi pemberian bantuan kepada rakyat. Malah pelbagai projek akan diteruskan kerajaan pusat pada masa akan datang di negeri itu. Antaranya bantuan perumahan desa, bantuan rumah baru, rancangan tempatan banjir, bantuan baik pulih rumah dan menaik taraf bilik darjah di seluruh Terengganu. Alangkah baiknya jika ada jambatan perhubungan yang boleh merundingkan segala perkara yang saya sebut tadi. Sekian dari Bilik Berita. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Untuk itu, Assalamualaikum dan salam hormat.
rampas senjata tu semua. Okey, kembali dalam Apa Khabar Malaysia dan seperti yang kita sedia maklum sekarang monsun timur laut sedang pun berlaku. Kita tahu di Bukit Tinggi, Bentong, Janda Baik, Kelantan, Terengganu dan juga Perak antara negeri-negeri yang mengalami banjir. Dan semalam kita dikejutkan dengan berita yang agak menyedihkan sebenarnya, iaitu mangsa banjir yang pertama dicatatkan di negeri Terengganu, iaitu kanak-kanak berusia 18 bulan. Merupakan antara nyawa yang terkorban disebabkan banjir. Banjir ni sebenarnya meskipun saban tahun berlaku Helina, tetapi kita tidak dapat elakkan daripada kes kehilangan nyawa kerana ianya merupakan satu bencana yang tidak dapat kita kontrol sebenarnya, dapat kita kawal, tetapi mungkin daripada langkah-langkah keselamatan dan juga pelaksanaan yang sepatutnya mungkin dapat mengurangkan lagi kes-kes risiko kematian akibat banjir. Betul. Dan untuk itu kita nak memahami dalam mekanisme pengurusan banjir ini, kita bersama dengan pegawai dari NADMA, Encik Nazaruddin Syarai, yang kini berada di talian Skype kita. Hello, selamat pagi Encik Nazar. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam. Okey, Cik Nazaruddin, kita nak apa yang NADMA telah pun persiapkan dan apa rancangan NADMA untuk menghadapi masalah banjir? Okey, sebelum tu izinkan saya untuk melaporkan sedikitlah perkembangan terkini. Baik. Okey, perkembangan tinggi banjir monsun timur laut ni sehingga jam 6 pagi tadi lah. So sehingga jam 6 pagi tadi di seluruh negara terdapat 11 pusat pemindahan sementara yang masih aktif lah, yang menempatkan 277 keluarga dan 1014 mangsa banjir bagi 7 daerah melibatkan negeri Kelantan, Selangor dan Terengganu. Itu merupakan status terkini di pusat pemindahan sementara. Okey, untuk makluman kita semua, Jabatan Meteorologi Malaysia Malaysia melalui kenyataannya pada 7 November yang lepas telah mengumumkan bahawa monsun timur laut ni telah bermula pada 11 November sehingga Mac tahun hadapan. Okey. Dan Tuan Nazaruddin, kita nak tahu juga mengenai situasi dan keadaan terkini banjir di pantai timur. Bagaimanakah keadaannya? Adakah semakin membimbangkan dan juga dilihat menunjukkan pertambahan di lokasi banjir bagaimana? Okey, so far ni kalau ikut figure yang kita dapat pagi ni, dia ada menurunlah. Sebab apa, setakat ni kalau ikut amaran yang dikeluarkan pada peringkat waspada lah, pada peringkat waspada yang dikeluarkan oleh Met Malaysia pada semalam 26 bulan sehingga 27 sehingga hari ni lah. So amaran hujan berterusan, peringkat waspada melibatkan beberapa negeri. So far keadaan terkawal. Alhamdulillah. Encik Nazaruddin, kita nak dalam memahami mekanisme pengurusan banjir ini, apa strategi yang telah pun ataupun akan digunakan untuk melancarkan proses menyelamatkan mangsa, proses pemindahan mangsa dan juga proses ini bagaimana ia menjamin keselamatan? Okey, pengurusan bencana negara kita ni sebenarnya melibatkan 3 peringkat. 3 peringkat. Dia ada 3 peringkat pengurusan bencana. Pertama, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Peringkat Daerah. Okey, yang keduanya Jawatankuasa Pengurusan Bencana Peringkat Negeri, dan yang ketiganya Jawatankuasa Pengurusan Bencana Peringkat Pusat. Okey. So ketiga-tiga jawatankuasa ni dibantu oleh Pusat Kawalan Operasi Bencana. Sama ada peringkat negeri, peringkat daerah, negeri dan pusat. Dan juga dibantu oleh Pos Kawalan Tempat Kejadian yang diaktifkan semasa bencana berlaku lah. So apabila bencana berlaku, ketiga-tiga jawatankuasa ni akan diaktifkan. Okay. So akan diaktifkan dan saya ambil contoh lah, kalau di peringkat daerah akan dikoordinasikan ataupun diselia oleh pegawai daerah selaku pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah. Okey, so pegawai daerah akan koordinat semua agensi tindak balas yang berada dalam daerah tersebut.
Okey, Tuan Nazarudin, kita nak tanya juga berbanding operasi-operasi yang telah pun dilakukan oleh pihak NADMA sebelum ini, apakah penambahbaikan yang dilakukan daripada segi sistem, kemudahan gerak kerja untuk berdepan dengan banjir kali ini? Okey, sebelum tu saya ingin juga melaporkanlah beberapa tindakan yang telah NADMA lakukan tindakan NADMA lakukan bagi menghadapi banjir musim timbul laut ni. Pertamanya kita telah pun mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat bilangan 2 pada 17 Oktober yang lepas, yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, di mana mesyuarat tersebut diurusikan oleh NADMA selaku agensi pusat yang menguruskan bencana. Dan di dalam mesyuarat tersebut yang melibatkan kerajaan negeri, agensi tindak teknikal dan agensi tindak balas. So fokus kita dalam mesyuarat tersebut adalah untuk mendapatkan info, untuk mendapatkan info daripada semua agensi berhubung tindakan kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana. Misalnya mengenai pasti hotspot banjir, persiapan dari segi sumber manusia, aset serta penyelarasan tindakan melibatkan pelbagai agensi. Selepas tu kita juga melancarkan sambutan bulan kesiapsiagaan nasional pada 17 Oktober juga bertempat di Markas Smart Puchong Selangor. Okey. Dan tadi Tuan Nazarudin telah sebut di mana NADMA melakukan tindakan kerjasama dengan pelbagai agensi. Antara agensi yang terlibat dalam menghadapi bencana banjir ini siapa? Okey, kalau kita bercakap tentang agensi teknikal, biasanya MAT Malaysia, lepas tu Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Mineral Geologi Sains dan Jabatan Ukur dan Permetan Malaysia. Kalau kita bercakap tentang agensi tindak balas, kita melibatkan Polis Intelijen Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, dan juga pasukan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia dan juga pasukan SMART sendirilah. Baik, Encik Nazarudin, kalau kita lihat banyak agensi yang terlibat dalam pengurusan banjir ini, dan bagaimana setakat hari ini koordinasinya, adakah ia berjalan dengan lancar? So koordinasinya seperti yang telah semalam kata tadilah, ada 3 peringkat koordinasinya. Pertama, peringkat koordinasi di peringkat daerah. Kalau bencana tersebut melibatkan daerah, akan dikoordinasikan di peringkat daerah lah. Kalau di peringkat negeri, dia ada Jawatankuasa Pengurusan Bencana peringkat negeri. Bagi konteks musim timur laut ni, sebab ia melibatkan pelbagai negeri, maka dia akan dikoordinasikan di peringkat pusat oleh PKOB peringkat pusat lah. So PKOB peringkat pusat memang kita sentiasa aktifkan untuk kita memantau dan meneliti keadaan semasa lah. Lazimnya kalau keadaan telah sampai di peringkat kritikal, maka akan diaktifkan serta-merta PKOB peringkat pusat, di mana PKOB peringkat pusat tersebut akan dipromosikan oleh DAMA, dan di dalam masyarakat tersebut kita akan menyelaras semua tindakan-tindakan yang menyebabkan pelbagai agensi. Baik, Cik Nazarudin, saya sebenarnya tertarik dengan komunikasi di peringkat daerah, dan saya kira komuniti yang berada di daerah itu perlu diperkasakan supaya mereka orang kata yang terkena, mereka juga first frontliners dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya NADMA memperkasakan komuniti setempat? Sebenarnya persiapan NADMA ni selain daripada perkara-perkara yang ketika sebutkan tadi, kita juga setiap tahun kita melaksanakan program latih amal dan simulasi bencana. Salah satu program dalam latih amal dan simulasi bencana ini adalah pengurusan risiko bencana berasaskan komuniti, ataupun dalam ringkasannya CBDRM di setiap negeri. So matlamat objektif utama CBDRM ini adalah untuk meningkatkan daya tahan masyarakat komuniti setempat dalam menghadapi bencana. So dalam term tersebut, dalam program tersebut, kita di peringkat NADMA menerangkan tindakan-tindakan yang perlu diambil, perlu diambil oleh setiap komuniti apabila berlakunya bencana di kawasan masing-masing.
Dan So maknanya dengan adanya program tersebut, masyarakat telah dididik dengan keupayaan ataupun pengetahuan untuk menghadapi bencana. Baik, dan sedikit pesanan Encik Nazarudin kepada semua masyarakat di kawasan yang terjejas dengan banjir. Okey, pertamanya sentiasa mendapatkan maklumat yang sahih lah. Sebab apa sekarang ni kita dengan perkembangan media sosial dan sebagainya, kita mudah mendapat info-info yang kurang tepat. Okey. So maknanya kita perlu mendapatkan maklumat-maklumat yang daripada sumber yang sahih, daripada portal-portal yang sahih, khususnya portal bencana nama. Dan juga penduduk boleh turun aplikasi. Menurut aplikasi ada tiga aplikasi yang boleh dimuat turun untuk mengetahui tentang bencana ini. Pertamanya My Public Info Banjir daripada GPS. Okey, rakan Met daripada oleh Met Malaysia, dan juga My Cuaca Met Malaysia. Baik, terima kasih Encik Nazarudin Syarai daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Itu atas sasul hari ini. Itu atas topik dan juga perkongsian mengenai situasi terkini banjir di Pantai Timur. Dan juga sebenarnya saya tertarik dengan kata-kata beliau bahawa nak dapatkan info sahih, pergi ke laman web yang berdaftar. Betul. Yang kita sedia maklum. Jangan lihat di media sosial semata-mata. Kita tengok yang Helena kadang-kadang tantang gambar tahun bila keluar, tantang negara manalah keluar. Nak menunjukkan betapa teruknya keadaan tidak terkawal, itu akan memburukkan lagi, menimbulkan lagi rasa panik di kalangan masyarakat setempat. Dan seharusnya kita dapatkan informasi yang tepat di dalam laman web seperti yang dikongsikan sebentar tadi. Baiklah, kita akan berhenti rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Teruskan setia bersama kami. Terima kasih kerana masih setia bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia, dan kali ini kita nak berbincang sedikit tentang teater. Wow, teater sesuatu yang menyeronokkan. Betul. Dan penuh dengan seni. Bukan calang-calang ya. Nak buat teater ni perlu ada skill yang begitu tinggi. Nak hafal dialog tu sebenarnya. Okey. Dan tanpa membuang masa, kita bawakan tetamu di studio pada hari ini, iaitu Muhammad Syafiq Izzuddin Zohalim di sebelah saya, merupakan pelajar pengajian seni persembahan UiTM Campus Puncak Perdana. Dan di sebelah beliau merupakan pensyarah pengajian seni persembahan UiTM Campus Puncak Perdana, iaitu Muhammad Amirul Syafiq Muhammad Taha. Dua-dua nama Syafiq ni Penyayang. Okey, selamat datang. Penyayang. Okey. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Okey, sebagai permulaan kita nak tahu juga sebenarnya apa tentang PROTAL, Projek Teater Alumni ini. Projek Teater Alumni ni adalah usaha daripada pengajian seni persembahan, Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM ni, untuk kita melihat, kita panggil semula alumni yang mungkin dah popular, dah famous kan di industri, untuk berkongsi mereka punya pengalaman, ilmu yang di luar sana kepada pelajar-pelajar yang ada ketika ni di pengajian seni persembahan. Itu antara objektif dia, nak menurunkan ilmu dan sebagainya. Betul. Baik, kita nak tahu juga keunikan yang cuba nak ditampilkan menerusi projek teater alumni ni. Keunikan setiap semester kita akan buat, dan setiap semester tu dia ada perbezaan lah. Contoh masa yang pertama sekali PROTAL kita buat, kita cuba menggabungkan monolog di dalam satu persembahan, dua monolog di dalam satu persembahan. Tapi kali ni yang istimewanya adalah kita bawakan 7 naskah dan juga 6 alumni untuk direct 10 minit cerita di dalam satu pementasan. Okey. Macam mana nak padatkan untuk sebelum tu kita nak tanya alumni dia, senaraikan mereka. Ya, betul. Yang Kebanyakannya akan terlibat. alumni-nya adalah contohnya macam ada yang dah jadi producer di Astro kan, senarai antaranya Syawal Azrai, ada Hambali Razif. Ini Izzu juga antara one of alumni diploma. Saya sendiri yang akan mengarahkan 2 teater pendek. Ada juga siapa lagi Syazri, merupakan penulis lirik kepada artis-artis sekarang ni. Dan juga pelakon kita pun ada terlibat daripada alumni. Sebagai contoh Nadia Bryan. Kita ada mungkin Izzu, pelibatan Issei di dalam
dia punya ni Pementasan dia, betul. dia. Menarik. Okey, daripada Izu sendiri mengenai penglibatan Izu terhadap projek teater alumni iaitu Protel ini bagaimana? Okey, bagi saya ini peluang saya untuk mengikuti Protel sebab saya masa zaman diploma saya tak ada. Protel ni memang tak ada. Jadi bila saya dah habis diploma baru Protel ni wujud. Jadi saya pun menyambung degree ijazah sarjana muda di tempat yang sama. Jadi saya cuba ambil peluang yang sama Protel ni untuk mengarah satu pementasan. Dari situ. Kita nak memahami daripada pergerakan ni daripada Protel ini bagaimana boleh dianjurkan festival teater alumni ni. Okey, ini adalah idea saya yang secara tiba-tiba kerana saya nampak setelah kita menganjurkan 2 kali Protel ini, dia punya ramai alumni yang datang menonton. Ramai alumni dan bila saya fikir balik, jom kita jadikan festival lah. Pelibatannya lebih ramai. Itu yang terjadinya 7 produksi, 7 cerita. So pelibatan sebelum ini dalam 40 ahli produksi, tapi kali ini 86 ahli produksi. Wow, 2 kali ganda. Dua kali ganda. Dan kita nak tahu juga apakah tujuan ataupun yang ingin disampaikan menerusi Protel ini sebenarnya. Sebenarnya kita nak melahirkan pelajar-pelajar yang boleh orang kata bila pergi ke latihan industri mereka dah biasa. Mereka tidak perlu rasa kekok, rasa kaku bila dah masuk di dalam latihan industri. Kerana mereka ini, terutama untuk pelajar ijazah sarjana muda, mereka akan ada 1 tahun latihan industri. Itu sangat long term lah, sangat lama 1 tahun tu. Masa zaman saya hanya sebulan je. Betul rugi kan? Rugi betul. Jadi mereka ni kita nak bagi mereka pendedahan supaya mereka kenal, ada networking dengan orang-orang industri. Kerana projek teater alumni ni selalunya memang yang akan datang adalah orang-orang industri kreatif. Right. Kita nak bercerita tentang karya itu sendiri. Izu, karya yang bakal ditampilkan untuk festival teater alumni ni, apa jalan cerita dia, siapa nak lakon dan sebagainya. Okey. Untuk pementasan saya sebenarnya genre yang dibawakan adalah tragis komedi, tapi lebih kepada komedi sebenarnya. Jadi pelakon yang terlibat pun adalah daripada pelajar dan juga saya selitkan artis Malaysia kita iaitu Isay. Bagi saya peluang ni adalah saya gunakanlah peluang ni. Jadi untuk jalan cerita sebenarnya saya punya cerita lebih kepada penyiasatan. Penyiasatan dan kita selitkan ada 2 orang sahabat dan ditangkap dan diceritakan dalam soal siasat tu sebenarnya. Menarik. Saya dengar genre tu pun macam wow. Istimewa. Macam Amirul pula, 2 naskah itu apa perbezaannya? Kenapa memilih hanya 2? Saya pasti ada banyak sebenarnya nak dipamerkan. Sebenarnya saya 1 je. Tapi tiba-tiba jadi 2 kerana ada alumni lain yang nak berlakon. Jadi saya terpaksa cipta 1 lagi naskah. Bukan cipta lah, maksudnya saya ambil lagi 1 naskah untuk saya pentaskan. Naskah saya 2. Satu adalah tragedi, cerita tentang tragedi Salma yang pernah berlaku di Johor pada tahun 1984. Tapi saya recreate balik, adaptasi balik daripada situ. Tajuk dia Perempuan, yang mengangkat isu-isu di mana perempuan punya perasaan di dalam keinginan seseorang perempuan tu. Saya memang suka mengangkat perempuan punya cerita. Ini cerita wanita ke bukan? Yang pastinya menghargai wanita. Yalah, menghargai. Penyayang kan. Sebab saya merasakan seorang wanita tu dia ada perasaan yang kita seorang lelaki tu tak dapat nak tahu. Kerana perasaannya yang begitu halus dan perlu dihargai. Itu dia. Faham. Okey. Dan kita nak tahu juga apakah yang dijanjikan kepada penonton yang datang di Protel itu. Tidak akan orang kata anda akan mendapat kepuasan lah apabila menyaksikan Protel pada hari tersebut. Mungkin boleh kongsikan. Festival ini bukan sahaja pementasan yang kita bagi, tapi sebenarnya ada booth-booth yang di luar tu juga sebenarnya, guys. So kita janjikan macam saya cakap tadi ada artis yang kita jemput. Jadi mungkin pelajar-pelajar tak tahu macam mana artis berlakon kan. Dari situ dia akan dapat belajar macam mana orang yang dah bekerja di luar, macam mana dia
cuba lontarkan dalam pementasan tu. Mungkin pengalaman pelakon di dalam industri itu sendiri sudah banyak. Jadi teknik, skillnya berlainan dengan pelajar yang baru saja nak belajar. Lagi satu saya tambah sedikit, apa yang menariknya adalah konsep kita adalah arcade game. Yes, betul. Jadi kita buka booth-booth di luar tu, mungkin ada game yang penonton-penonton boleh main dulu sebelum nak masuk ke dalam dewan menonton. Jadinya cerita 7 naskah ni sangat berbeza. Ada yang tragedy, tapi mostly komedi lah. Mostly komedi. Sebab kita nak menghiburkan orang dalam 10 minit sangat susah kan. Jadi lihatlah bagaimana dalam 7 naskah ini dapat menggamit memori ataupun meriliskan tension penonton-penonton yang hadir selepas daripada pulang daripada kerja ke apa kan. Boleh bergelak ketawa dengan kita. Dan kalau mereka yang berminat tu, mana nak dapat informasi tentang senarai, tentang timing dan sebagainya? Untuk mereka-mereka yang berminat untuk menonton teater ini, boleh pergi ke Instagram kami, Project Teater Alumni. Di situ akan ada segala maklumat, tiketnya dan bagaimana. Untuk pelajar, kita buka tiket sebanyak RM15, 500 pula. 500 takut saya. Kesasar saya. RM15. Untuk orang awam, kita tiketnya berharga RM20. Okey, dan Amirul berbaki yang masa kita ada nak kongsikan mengenai harapan. Mungkin boleh promosi di saat-saat akhir terhadap kunjungan penonton terhadap Protel ini bagaimana? Saya mengharapkan penonton-penonton datang untuk menonton, melihat bagaimana pelajar-pelajar ini membesar dengan skill acting mereka, kerana kita boleh lihat pada zaman sekarang ini pelakon-pelakon yang di drama, di TV dan sebagainya sukar untuk mereka berlakon di dalam teater. Betul. Secara langsung penghayatan jiwa tu kurang. Penghayatan jiwa, emosi dan sebagainya tu sangat sukar. Kalau tanya, banyak pelakon yang takut untuk berlakon di atas pentas. Kerana dia secara langsung setiap hari akan berlainan dia punya respon, reaction dan sebagainya. Jadi saya mengharapkan penonton ni datang, appreciate, hargailah lakonan secara langsung ini. Proses yang dilakukan oleh pelajar dan juga alumni ni. Dan Izzuddin mungkin nak tambah apa-apa? Okey, harapan saya sebenarnya mestilah kita nak orang datang memenuhi. Kalau kita nak full house lah pementasan ni sebenarnya kan. Dan saya nak orang-orang daripada luar datang tengok bakat-bakat baru daripada pelajar-pelajar yang tak pernah lagi lontarkan dalam dunia industri kan. Okey, dan selamat maju jaya kita ucapkan. Semoga festival teater alumni yang berkonsepkan arcade game ini akan menjadi yang paling bom menjelang penghujung tahun 2023 ini. Baik, itu saja yang dapat kami kongsikan untuk apa khabar Malaysia untuk hari ini. Terima kasih kerana telah pun menonton kami selama sejam. Pelbagai perkongsian yang telah pun kami berikan kepada anda, dan semoga sedikit sebanyak apa yang kami kongsikan boleh menjadi inspirasi ataupun solusi kepada kehidupan anda. Dan nampaknya sampai di sini kita melabuhkan tirai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.